Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Jumaat yang penuh barakah buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik Mak Cik Oto Arung, sempena hari Jumaat yang penuh barakah, saya Jufazli Syih Ahmad sebagai penganalisis politik bebas yang paling ditakuti oleh Tun M dan bosku Najib ingin membongkarkan kisah benar plot penculikan dan plot pembunuhan yang dilakukan oleh Tun M dan bosku Najib ke atas Jufazli Syih Ahmad. Pak Cik Mak Cik Oto Arung yang cerdik pandai di luar sana, ramai rakyat Malaysia dan masyarakat dunia tidak tahu saya adalah mangsa plot penculikan dan plot pembunuhan yang survive daripada rancangan pembunuhan Tun M dan bosku Najib di dalam politik Malaysia. Lebih 32 juta rakyat Malaysia perlu tahu tentang kisah kebenaran ini supaya ia menjadi rujukan kepada Pak Cik Mak Cik dan anak-anak muda di luar sana bahawa ahli-ahli politik seperti Tun M dan bosku Najib sememangnya cukup-cukup zalim, cukup-cukup kejam, mahu menculik dan membunuh Jufazli Syih Ahmad sehingga hari ini. Perkara pertama, Pak Cik Mak Cik, bilakah plot penculikan dan plot pembunuhan yang dilakukan oleh Tun M bersama bosku Najib ini mula kantoi di hadapan Jufazli Syih Ahmad? Plot penculikan dan plot pembunuhan itu, Pak Cik Mak Cik, Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan di hadapan mata saya bermula pada 4 Februari 2019 yang lalu. Tun M dan bosku Najib mengutuskan seorang tauke kaya, tauke jutawan, seorang ahli perniagaan yang cukup popular di dalam negara Malaysia, iaitu Mr. Deepak. Tun M dan bosku Najib mengutuskan orang ini untuk berurusan dengan saya, untuk berjumpa dengan saya, bagi mempercepatkan proses penculikan dan pembunuhan ke atas Jufazli Syih Ahmad. Mr. Deepak dengan sangat-sangat overconfident menghubungi saya di dalam Facebook 1 tahun lalu, Pak Cik Mak Cik. Ketika itu saya bekerja sebagai penganalisis politik bebas yang lantang membongkarkan skandal-skandal rasuah Tun M dan bosku Najib. Dari segi hubungan, Mr. Deepak ini telah membantu bosku Najib untuk menculik dan membunuh mendiang Altantuya Sharibu. Dari segi rekod, Mr. Deepak ini cukup rapat dengan Tun M sehingga hari ini. Mr. Deepak pernah menyertai parti Tun M sejak Parti Bersatu menjadi kerajaan di Putrajaya, Pak Cik Mak Cik. Waktu itu Tun M belum lagi keluar daripada Parti Bersatu. Waktu itu Tun M menjadi ketua kepada Parti Bersatu. Mr. Deepak juga merupakan antara tukang pam duit di dalam parti politik bosku Najib dan Tun M, Pak Cik Mak Cik. Maka tugas tauke kaya ini seperti biasa mengumpan dan memancing saya. Konon-kononnya mahu memberikan kerja kepada saya dan mahu membayar saya membuat kerja-kerja politik. Maka Tun M dan bosku Najib memikirkan saya tidak tahu tentang latar belakang pembunuh dan penculik upahan mereka itu, Pak Cik Mak Cik. Tun M dan bosku Najib fikir saya ini adalah
orang muda yang tidak tahu apa-apa. Maka setelah Mr. Deepak menghubungi saya di dalam Facebook dan saya menyerahkan nombor WhatsApp saya kepada beliau, akhirnya Mr. Deepak mahu berjumpa dengan saya. Saya bersetuju untuk berjumpa dengan penculik dan pembunuh upahan bosku Najib dan Tun M itu, Pak Cik Makcik. Tarikh yang saya pilih untuk berjumpa dengan tauke kaya penculik dan tauke kaya pembunuh itu adalah pada 4 Februari 2019. Tempat yang dipilih oleh penculik dan pembunuh itu adalah shopping mall Publica di Kuala Lumpur. Maka pada awalnya, penculik dan pembunuh upahan Tun M dan bosku Najib ini mengarahkan dan meminta saya untuk datang bersendirian. Maka saya bersetuju, baik, saya datang bersendirian. Sudah sampai waktu hari Isnin 4 Februari 2019, saya datang ke Publica Shopping Mall Kuala Lumpur lebih kurang jam 12 tengah hari, Pak Cik Makcik. Setelah saya tiba, saya memaklumkan kepada Mr. Deepak, penculik dan pembunuh upahan Tun M dan bosku Najib itu. Saya kata, Mr. Deepak, saya sudah sampai di Publica Shopping Mall. Dengan sangat cepat, Mr. Deepak membalas mesej WhatsApp saya, Pak Cik Makcik. Kata Mr. Deepak, datang berjumpa saya di satu kereta di tepi Publica Shopping Mall. Dan waktu itu dia menunjukkan blok shopping mall mana yang saya perlu tuju. Dan saya bersetuju untuk jumpa dengan beliau dalam kereta tersebut. Walau bagaimanapun, seperti apa yang saya jangkakan, saya membuat plan B untuk berjumpa dengan penculik dan pembunuh upahan yang dibayar oleh Tun M dan bosku Najib, Pak Cik Makcik. Saat-saat akhir sebelum saya masuk ke dalam kereta Mr. Deepak, saya telah memaklumkan beliau bahawa saya diiringi oleh pengawal-pengawal keselamatan saya. Tiba-tiba Mr. Deepak juga terpaksa menukar plan pertemuan itu. Mr. Deepak terus membalas mesej WhatsApp saya bahawa baik, saya akan jumpa Jufazli jam 2 petang. Tunggu saya dahulu. Kita jumpa di satu restoran kerana saya ada urgent meeting dengan seorang kawan. Ini antara kisah benar yang ramai rakyat Malaysia dan masyarakat dunia tidak tahu. Plot penculikan dan plot pembunuhan yang biasa diguna pakai oleh Tun M dan bosku Najib adalah dengan cara menggunakan middle person bernama Mr. Deepak. Plot ini memang biasa digunakan oleh Tun M dan bosku Najib dalam apa sahaja skandal penculikan dan pembunuhan dalam negara Malaysia. P.I. Bala, Tantuya Sharibu, Kevin Morais, Husin Najadi. Siapa sahaja yang mati dengan penuh misteri di dalam negara Malaysia, semua ini adalah plot penculikan dan plot pembunuhan yang cukup sinonim dilakukan oleh Tun M dan bosku Najib sebagai bekas Perdana Menteri pembunuh berjiwa iblis dan syaitan, Pak Cik Makcik. Maka sebagai generasi baru, Tun M dan bosku Najib underestimate kebijaksanaan saya dalam percaturan kuasa dalam negara Malaysia. Mereka fikir saya tidak tahu apa-apa tentang latar belakang mereka sebagai seorang pembunuh bersiri dalam politik Malaysia. Saya sememangnya cukup dikenali oleh rakyat Malaysia sebagai pengkritik yang paling berani membongkarkan
bukti-bukti skandal rasuah dan skandal merompak yang dilakukan oleh Tun M dan bosku Najib dalam politik Malaysia. Dan saya cukup istiqomah dan konsisten mengkritik Tun M dan bosku Najib sehingga hari ini. Maka disebabkan saya sangat-sangat berani mengancam kuasa dan legasi politik Tun M dan bosku Najib, maka akhirnya plot penculikan dan plot pembunuhan melalui Mr. Deepak itu atas izin kuasa Allah Subhanahu Wa Taala telah gagal 100% pada 4 Februari 2019 yang lalu. Pak Cik Makcik, saya ingin menyatakan di sini bahawa keberanian saya untuk membongkarkan dosa-dosa besar Tun M dan bosku Najib menzalimi generasi baru seperti saya, Pak Cik Makcik, perlu diketahui oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Setiap kali saya berurusan dengan Tun M, dengan bosku Najib ataupun dengan orang tengah mereka, ia tidak semudah itu untuk saya percaya mereka semua. Saya memang tahu tujuan mereka berurusan dengan saya adalah untuk menculik dan membunuh saya. Saya sudah khatam percaturan kuasa politik akhir zaman ini, Pak Cik Makcik. Saya adalah mimpi ngeri kepada legasi politik Tun M dan bosku Najib. Kenapa saya menjadi mangsa plot penculikan dan plot pembunuhan Tun M dan bosku Najib? Kerana sayalah generasi baru yang telah berjaya menghancurkan dan menjatuhkan legasi empire kekuasaan Tun M dan bosku Najib Razak dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Tun M dan bosku Najib ingat saya hanya bersendirian. Tun M dan bosku Najib fikir keberanian dan kebijaksanaan saya itu hanya sekadar pandai berkata-kata. Tetapi Allah itu maha berkuasa, Pak Cik Makcik. Allah melindungi setiap langkah perjuangan saya sehingga hari ini. Tun M dan bosku Najib terus mengutuskan ramai orang untuk berurusan dengan saya sepanjang tahun 2019 yang lalu. Sepanjang saya diheret dalam percaturan kuasa politik ini, Pak Cik Makcik, bukan satu plot penculikan dan plot pembunuhan sahaja yang dilakukan oleh Tun M dan bosku Najib ke atas saya. Selepas plot penculikan dan plot pembunuhan melibatkan saya berurusan dengan Mr. Deepak gagal untuk menyelesaikan misi pembunuhan tersebut, Tun M dan bosku Najib terus berusaha untuk menghantar orang-orang mereka bagi memerangkap saya. Ada ramai tauke-tauke kaya dan ahli keluarga Tun M dan bosku Najib yang mahu berjumpa dengan saya di Kuala Lumpur, tetapi saya menolak untuk berjumpa dengan mereka. Ada ramai polis-polis politik Tun M dan bosku Najib yang mahu berjumpa dengan saya, tetapi saya menolak semua pertemuan itu sepanjang 1 tahun yang lalu. Plot penculikan dan plot pembunuhan yang paling tragis adalah pada 16 Mac 2019. Setelah semua tauke-tauke kaya Tun M dan bosku Najib gagal menculik dan membunuh saya dalam negara Malaysia, maka percubaan terakhir Tun M dan bosku Najib adalah dengan cara menyerbu rumah saya jam 3 pagi dan menangkap saya secara diktator, secara zalim di kawasan Ceras, Selangor. Tun M dan bosku Najib membayar polis politik upahan mereka secara beramai-ramai tanpa ada waran tangkap, tanpa ada waran geledah rumah, tanpa ada bukti jenayah yang saya lakukan.
Tun M dan bosku Najib menghantar polis penculik untuk membawa saya keluar daripada tempat tinggal saya tengah-tengah malam buta. Saya cukup berpengalaman, ini adalah plot penculikan dan plot pembunuhan. Ketika pintu rumah saya diketuk jam 3 pagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan hati dan akal fikiran saya bahawa semua itu adalah wayang plot penculikan dan plot pembunuhan. Polis-polis itu semuanya tidak memperkenalkan diri, hanya seorang sahaja yang memperkenalkan diri. Dan apabila semua polis, lebih 10 orang polis, tidak memperkenalkan diri, maka saya ketika itu cukup berhati-hati berurusan dengan polis-polis politik Tun M. Mereka memaksa untuk meminta kad pengenalan saya dan telefon bimbit saya serta komputer riba saya. Tetapi saya tidak mahu serahkan. Kemudian saya dengan cukup berani meminta waran tangkap daripada polis-polis politik Tun M dan bosku Najib. Tetapi mereka semua terdiam ketakutan kerana memang tidak ada waran tangkap, tidak ada waran geledah rumah, tidak ada waran sitaan barangan. Kerana mengikut Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah Akta Polis, adalah wajib mana-mana polis yang datang menyerbu rumah orang tengah-tengah malam buta untuk mengeluarkan waran tangkap, waran geledah rumah dan waran untuk menyita barangan. Semua ini tidak dilakukan oleh polis-polis politik Tun M dan bosku Najib. Maka ia adalah plot penculikan dan plot pembunuhan apabila polis-polis itu tidak membawa waran tangkap. Pakcik makcik, setelah mereka kantoi tidak ada waran tangkap, tidak ada waran geledah rumah, tidak ada waran sitaan barang, tanpa rasa takut, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan satu perasaan yang cukup berani dalam diri saya. Saya terus membuat live Facebook pada malam 16 Mac 2019, ditonton oleh jutaan-jutaan masyarakat di seluruh dunia, bagaimana saya mengkantoikan dan membogilkan plot penculikan dan plot pembunuhan yang dilakukan oleh Tun M dan bosku Najib 1 tahun yang lalu. Dengan sangat berani, saya telah menghentam dan mengkritik Tun M dan polis-polis politik penculik Tun M dalam platform Facebook peribadi saya, Pakcik Makcik. Maka disitulah bagaimana Tun M dan bosku Najib kantoi bekerja sama secara diam-diam untuk menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad dengan cara menyalahgunakan institusi Polis Diraja Malaysia. Setelah saya membuat live Facebook tersebut, plot penculikan dan plot pembunuhan tengah-tengah malam buta itu terpaksa dibatalkan oleh Tun M, Pakcik Makcik. Kereta yang digunakan oleh polis-polis penculik dan polis-polis pembunuh Tun M ketika itu adalah bukan kereta polis rasmi Polis Diraja Malaysia. Dan ini membuktikan modus operandi Tun M membayar polis-polis politik dalam negara Malaysia untuk kerja-kerja menculik dan membunuh. Bukan sahaja tauke-tauke kaya yang berurusan dengan saya dibayar untuk menculik saya, tetapi polis-polis bawahan yang boleh dibeli oleh Tun M akan dibayar untuk dikambing hitamkan bagi menjalankan misi menculik dan membunuh saya. Modus operandi ini biasa dilakukan oleh Tun M dan bosku Najib ke atas mendiang Al-Tantuya Syaribu
Kevin Morais, Hussein Najadi dan mana-mana mangsa pembunuhan yang mengetahui rahsia-rahsia rasuah dan jenayah merompak Tun M dan bosku Najib dalam sejarah politik Malaysia. Tun M cukup sinonim dengan tragedi pembunuhan di kampung Mamali. Tun M dikaitkan dengan skandal pembunuhan bekas seorang auditor untuk Bank Bumiputra dalam skandal BMF tahun 1980-an yang lalu. Orang itu diculik dan dibunuh dengan sangat-sangat dahsyat. Dan memang semua ini kerja pembunuhan yang biasa dilakukan oleh Tun M. Bosku Najib dikaitkan dengan skandal pembunuhan Altan Tuya Syaribu. Bosku Najib bom Sifo Altan Tuya dengan cara menculik melalui pembayaran upah kepada polis-polis melibatkan Sirul, melibatkan Azila Hadri dan P.I. Bala. Dan perkara ini juga melibatkan tauke kaya Mr. Deepak. Begitu juga dengan tragedi-tragedi pembunuhan seperti Kevin Morais. Polis-polis dibayar dan dirasuah oleh Tun M dan bosku Najib untuk sumbat Kevin dalam satu tong drum bersimen yang sangat-sangat menggemparkan sejarah dunia Pakcik Mancik. Maka semua plot-plot penculikan dan plot pembunuhan ini saya sudah khatam. Dan saya tahu siapakah watak sebenar kepada semua plot penculikan dan pembunuhan itu. Mastermind kepada semua wayang politik kejam ini tidak lain tidak bukan bosku Najib dan Tun M Pakcik Mancik. Tun M dan bosku Najib tidak berani untuk saman fitnah saya. Kerana saya menyimpan 1001 bukti bagaimana mereka berdua ini berlagak seperti Tuhan, berlagak seperti Nabi, berlagak seperti malaikat. Tetapi sebenarnya mereka berdua adalah pemimpin iblis, pemimpin syaitan, pemimpin dajjal yang mahu menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad sehingga hari ini Pakcik Mancik. Plot penculikan dan plot pembunuhan yang terkini yang juga kantoi mahu dilakukan oleh Tun M dan bosku Najib adalah melalui seorang warga negara Singapura. Saya dihubungi oleh orang-orang Singapura yang konon-kononnya mahu berjumpa dengan saya di dalam negara Malaysia. Tetapi saya ini sudah cukup kenal siapa Tun M dan bosku Najib Pakcik Mancik. Saya tidak akan mempercayai sesiapa pun dalam percaturan kuasa politik akhir zaman ini apabila ia melibatkan Tun M dan bosku Najib. Mereka berdua ini hanya bermain wayang politik, berperang-perang, bergaduh-gaduh, bertikam-tikam depan dan belakang. Tetapi sebenarnya mereka mempunyai misi politik yang sama, iaitu menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad yang merupakan halangan terbesar kepada semua rancangan politik kotor Tun M dan bosku Najib untuk merompak Malaysia sampai licin Pakcik Mancik. Tun M dan bosku Najib adalah ejen politik Yahudi Israel. Tun M dan bosku Najib adalah ejen politik Amerika Syarikat yang memang mahu terus menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad dalam politik Malaysia. Tun M pernah mengutuskan seorang warga negara Singapura yang menyatakan bahawa Tun M mahu berjumpa dengan saya secara bersendirian. Dia tidak mahu saya diiringi oleh pengawal-pengawal keselamatan saya. Setelah Tun M hilang kuasa sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia di Putrajaya, tiba-tiba Tun M menghantar orang tengah untuk memohon pertolongan supaya beliau menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia semula di Putrajaya. Tapi saya bukanlah otak pembaris, bukanlah budak hingusan yang tidak tahu apa-apa tentang percaturan kuasa politik akhir zaman di negara ini. Pakcik Mancik, apabila Tun M mahu berjumpa dengan saya secara bersendirian, ini adalah satu plot penculikan dan plot pembunuhan yang mahu dilakukan oleh Tun M dan orang tengahnya daripada Singapura. Saya bukan naif dalam percaturan kuasa politik ini. Memang Tun M dan bosku Najib mengupah orang itu untuk terus follow up saya sehingga hari ini tahun 2020.
saya cukup berhati-hati untuk menjaga keselamatan nyawa saya. Kerana Tun M dan bosku Najib baru tahu saya sebenarnya adalah big pupil dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Mereka baru sedar bahawa rupa-rupanya Jufazli Syih Ahmad lah yang menghancurkan legasi politik Tun M dan bosku Najib di Putrajaya. Dan saya ingin menegaskan, saya tidak boleh ditipu oleh Tun M dan bosku Najib dengan apapun tawaran-tawaran politik di negara ini. Tun M dan penculik-penculiknya cuba memancing saya dengan tawaran jawatan Perdana Menteri. Tetapi disebabkan saya ini tidak ada nafsu mahu menjadi Perdana Menteri pakcik-makcik, maka tidak mudah untuk Tun M dan penculik serta pembunuh upahannya untuk memerangkap saya dalam negara Malaysia. Tun M dan bosku Najib memancing saya bahawa kononnya saya adalah Perdana Menteri pada masa hadapan untuk negara Malaysia. Maka saya perlu ikut dengan rancangan politik Tun M dan bosku Najib. Tetapi saya tidak akan ikut rancangan politik Tun M dan rancangan politik bosku Najib. Kerana penasihat-penasihat politik saya di negara ini seringkali mengingatkan saya, jangan percaya dengan mana-mana ahli politik yang mahu berurusan dengan kamu, Jufazli Syih Ahmad. Tun M dan bosku Najib fikir saya tidak ada penasihat politik dalam percaturan kuasa akhir zaman ini, pakcik-makcik. Maka hakikatnya, plot penculikan dan plot pembunuhan Tun M dan bosku Najib melibatkan orang tengah warga negara Singapura itu terus gagal sehingga hari ini. Saya terus survive, saya terus hidup, saya terus berjaya dalam percaturan kuasa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha besar, yang maha hebat, terus berjaya melindungi nyawa dan keselamatan saya di dunia ini, pakcik-makcik. Tun M dan bosku Najib bersama kuasa-kuasa besar asing di belakang mereka tertanya-tanya, kenapa budak ini tidak pandai berhenti bercakap, menghentam dan menyerang Tun M dan bosku Najib dalam semua skandal-skandal rasuah berprofil tinggi dalam negara Malaysia. Tun M dan bosku Najib bersama kuasa-kuasa besar asing di belakang mereka melibatkan Yahudi Israel dan Amerika Syarikat memang kantoi di hadapan mata saya sehingga sekarang. Mereka sebenarnya berurusan dengan saya adalah untuk menculik dan membunuh saya di akhir percaturan kuasa akhir zaman ini. Tetapi saya ini bukanlah budak hingusan seperti apa yang disangkakan oleh Tun M dan bosku Najib. Saya bukanlah tim kosong seperti apa yang di-underestimate oleh Tun M dan bosku Najib. Tim kosong inilah, pakcik-makcik, yang menjadi punca utama kenapa Tun M dan bosku Najib hilang jawatan Perdana Menteri di Putrajaya sehingga gagal untuk merompak kedaulatan dan duit rakyat Malaysia, sehingga mereka tersungkur malu di hadapan Jufazli Syih Ahmad. Tun M dan bosku Najib bersama kuasa besar asing merayu dan terus merayu kepada saya, pakcik-makcik, memohon bantuan untuk menjayakan misi percaturan kuasa politik mereka. Masakan saya mahu menolong Tun M, bosku Najib, Israel dan Amerika Syarikat yang mahu membunuh orang Islam bernama Jufazli Syih Ahmad dalam negara Malaysia ini, yang menjadi penghalang utama kepada semua geng percaturan kuasa politik mereka. Kepada Tun M, bosku Najib dan kuasa besar asing yang menonton video ini, tolong berhenti untuk berhubung dengan saya. Tolong berhenti minta tolong daripada saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berkuasa daripada kamu semua, wahai pemimpin-pemimpin iblis, syaitan laknatullah. Kamu sudah kantoi Tun M, bosku Najib terus menyusun atur plot penculikan dan plot pembunuhan ke atas Jufazli Syih Ahmad.
Saya tidak akan berhenti bersuara dalam negara Malaysia ini atas nama kebenaran, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membela nasib masyarakat dan membela nasib negara ini yang terus dirompak oleh Tun M dan bosku Najib. Saya tidak takut mati untuk makluman Tun M dan bosku Najib. Buatlah 1 juta plot penculikan dan plot pembunuhan. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih hebat daripada kuasa Israel dan kuasa Amerika Syarikat. Saya ulang Pak Cik Mak Cik, Allah yang tidak pernah tidur itu, Allah yang maha melihat itu lagi maha mendengar doa manusia yang dizalimi oleh pemimpin-pemimpin iblis akhir zaman seperti Tun M dan bosku Najib. Allah itu lebih berkuasa daripada kamu, Tun M, bosku Najib. Semua plot penculikan dan plot pembunuhan ini tidak akan berjaya untuk membunuh Jufazli Syekh Ahmad, Pak Cik Mak Cik. Suara keramat Jufazli Syekh Ahmad ini akan terus ditakuti oleh Tun M, oleh bosku Najib, oleh kuasa besar asing Yahudi Israel laknatullah dan kuasa besar asing Amerika Syarikat, Pak Cik Mak Cik. Saya tidak akan berganjak, saya tidak akan berundur daripada perjuangan ini. Saya tidak takut mati di jalan kebenaran ini, Pak Cik Mak Cik. Saya hanya mengharapkan balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mengharapkan pangkat dan kekayaan haram daripada Yahudi Israel, daripada Amerika Syarikat, daripada Tun M dan bosku Najib. Saya lebih rela hidup miskin, saya lebih rela hidup susah di dunia ini, saya lebih rela dipenjarakan di dunia ini daripada saya menyembah pemimpin iblis dan syaitan bernama Tun M dan bosku Najib yang merupakan ejen politik Yahudi Israel laknatullah dan merupakan ejen politik kuasa besar asing Amerika Syarikat. Sebagai kesimpulan Pak Cik Mak Cik, inilah kisah benar plot penculikan dan plot pembunuhan yang terus dirancang oleh Tun M dan bosku Najib untuk membunuh Jufazli Syekh Ahmad dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Bagi Tun M dan bosku Najib, Jufazli Syekh Ahmad itu tidak boleh dilawan dalam mahkamah Malaysia kerana semua kes mahkamah dia sudah menang melawan kerajaan Tun M dan kerajaan Najib Razak. Bagi Tun M dan bosku Najib, melawan Jufazli Syekh Ahmad berhujah dalam media sosial juga, mereka tidak boleh lawan. Kerana semua bukti kebenaran ada di tangan Jufazli Syekh Ahmad dan kehebatan Jufazli untuk menyampaikan kebenaran itu sangat sukar ditandingi. Maka, untuk mendiamkan mulut si Jufazli dalam politik Malaysia cukup mudah. Tun M, bosku Najib, kuasa besar Yahudi Israel dan kuasa besar asing Amerika Syarikat di dalam negara ini, bersama proksi-proksi penculik dan pembunuh upahan mereka, memikirkan hanya ada satu cara untuk mendiamkan mulut si Jufazli. Kita perlu bunuh si Jufazli itu seperti mana kita bunuh Altan Tuya, Kevin Morais, Husin Najadi, bagaimana kita bunuh P.I. Bala dan orang-orang lain kita sudah bunuh. Banyak-banyak orang yang Tun M dan bosku Najib mahu bunuh dalam negara Malaysia adalah Jufazli Syekh Ahmad. Tetapi kebodohan Tun M dan bosku Najib bersama pembunuh-pembunuh dan penculik upahan mereka, mereka masih gagal untuk menculik dan membunuh saya dalam negara Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Ia bukan kerja mudah untuk menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad, Pak Cik Mak Cik. Tun M dan bosku Najib tidak tahu siapa di belakang saya dalam percaturan kuasa politik akhir zaman ini. Kepada Tun M dan bosku Najib, saya sentiasa bersedia untuk mati meninggal dunia dibunuh oleh Tun M dan bosku Najib. Tetapi Tun M dan bosku Najib perlu bersedia untuk mati dengan sangat sadis di tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa.
kekayaan trilion-trilion US dollar yang dimiliki oleh Tun M dan bosku Najib itu tidak boleh dibawa ke dalam lubang kubur. Segala kuasa yang diberikan oleh Yahudi Israel laknatullah dan M kesyarikat kepada Tun M dan bosku Najib tidak boleh dibawa ke dalam lubang kubur, wahai Tun M dan bosku Najib. Pangkat, kekuasaan, legasi politik jijik dan bau busuk seperti bangkai babi itu akan terus menjadi siulan generasi baru bahawa Tun M dan bosku Najib kantoi sebagai pemimpin iblis laknatullah yang mahu menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad hanya kerana anak muda ini berani berkata benar di hadapan pemimpin Dajjal akhir zaman bernama Tun M dan bosku Najib. Kepada Tun M, bosku Najib dan pengikut-pengikutnya, sama ada anda semua percaya ataupun tidak kebenaran ini, saya bukan menuntut kepercayaan dan sokongan sesiapa. Saya menyampaikan kisah benar ini adalah untuk menunjukkan kepada Tun M dan bosku Najib bahawa saya mempunyai kuasa dan keberanian untuk terus melawan dan menghancurkan legasi politik Dajjal, legasi politik iblis yang mahu ditinggalkan oleh Tun M dan bosku Najib di dalam negara Malaysia. Tun M dan bosku Najib, checkmate and game over. Semua plot penculikan dan plot pembunuhan yang terus gagal dilakukan oleh kamu berdua ke atas Jufazli Syekh Ahmad, checkmate and game over. Bapa penyamun duit rakyat Malaysia yang berpura-pura bergaduh hari ini, yang mempunyai misi politik yang sama untuk menculik dan membunuh Jufazli Syekh Ahmad dalam politik negara Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pakcik makcik, Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Pemimpin iblis seperti Tun M dan bosku Najib Razak tidak ada kuasa. Sekian. Terima kasih.